Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa kembali pada hari ini untuk kita belajar bahasa Melayu. Tapi hari ini cikgu nak fokuskan kepada cara memberi pendapat. Dalam bahasa Melayu dia ada dua. Satu bahagian A. Bahagian A ni adalah bahagian objektif. Bahagian B, bahagian subjektif. Dalam bahagian subjektif ni dia ada pecahan dia. Soalan A, B, C. Biasanya soalan C, dia ada soalan beri pendapat pada pendapat kamu, pada pandangan kamu. Jadi, cikgu nak fokus pada hari ini cara memberi pendapat. Ada murid bila soalan yang memberi pendapat ni, kalau ada 3 markah, kadang-kadang dia dapat 1 markah. 2 tu kira banyak. Tak ramai murid yang dapat 3 markah. Jadi hari ini cikgu nak ajar kamu bagaimana nak mendapat 3 markah ni. Dan memberi pendapat ni, biasanya kalau murid yang dah biasa dengan pembesar suara, dia dah biasa bercakap di tapak perhimpunan dan sebagainya, dia dah biasa bagi pendapat, dalam peperiksaan dia tidak ada masalah. Cuma bagaimana kaedah kita nak dapatkan markah yang maksimum, iaitu 3/3. Okey, cikgu bagi contoh ini. Soalan ini berkaitan dengan situasi yang berlaku dekat negara kita ni, masih berlaku. Baru seminggu segar digegarkan khususnya di negeri Selangor berkaitan dengan banjir. Jadi soalan ni pun cikgu buat berkaitan dengan banjir. Contoh soalan dia, pada pendapat kamu, kenapakah banjir boleh berlaku? Jadi murid kena faham. Jadi dalam kata tanya, dia ada siapakah, bilakah, berapakah. Tengok cluenya. Pada pendapat kamu. Kenapakah? Bila kenapakah, mengapakah ni dia sebab. Dia nak tahu kenapa banjir boleh berlaku. Jadi murid kena tukar pada pendapat saya. Jadi kamu ni tukar dengan pendapat saya. Okay, jadi cikgu akan beri beberapa contoh yang biasa murid jawab dalam peperiksaan ataupun secara lisan. Kita tengok adakah kamu termasuk dalam kategori ini. Ini contoh jawapan. Kalau keluar dalam peperiksaan, cikgu sebagai guru yang menanda kertas peperiksaan, menanda latihan murid, inilah jawapan. Pelbagai jawapan yang diberikan. Yang pertama, murid ni terlalu ringkas, dia tulis hujan lebat. Jawapannya betul. Tetapi kalau 3 markah, takkan nak bagi 2 perkataan ni hujan lebat nak dapat 3 markah. Dah pasti kalau ada setengah, cikgu bagi setengah markahnya. Mungkin dia ada 1 markah, 2 markah, 3 markah. Jadi hujan lebat. Ayat tu terlampau pendek sangat. Murid yang kedua pula dia jawab, hujan yang sangat lebat. Okeylah, murid ni ada berusaha juga. Hujan yang sangat lebat. Ada 4 perkataan. Kira ini pun belum lengkap. Murid ketiga pula dia jawab, banjir berlaku kerana hujan yang lebat. Dah mula panjang sikit. Nombor 1 tu hujan lebat. Murid yang kedua hujan yang sangat lebat. Murid ketiga pula dia kata banjir berlaku kerana hujan yang lebat. Jadi kalau soalan pendapat, dia kata pada pendapat kamu. Jadi cara menjawabnya begini. Pada pendapat saya, banjir boleh berlaku kerana hujan yang lebat. Itu satu ayat. Nak dapat 3 markah ni, mestilah buat sekurang-kurangnya 2 ayat. Gunakan penanda wacana. Kamu dah belajar dalam bahagian B, bahagian ulasan. Penanda wacana, mestilah kamu gunakan. Dalam bahagian tata bahasa pun boleh guna. Selain itu, di samping itu, seterusnya pun boleh, tak kisah. Yang penting, selepas titik, kamu gunakan penanda wacana. Ada isi lagi yang kedua. Satu, banjir berlaku kerana hujan lebat. Okey. Yang kedua, dia sambung ayat dia. Selain itu, longkang juga telah dipenuhi dengan sampah sarap menyebabkan air tidak boleh mengalir dengan lancar. Nampak? Murid ni dia buat 2 ayat. Barulah murid ni layak mendapat 3 markah. Kamu pilih. Yang mana satu kamu nak? Bukannya susah. Tadi dah bagi tahu hujan lebat. Ambil juga isi dia, isi penting dia. Tetapi kita buatlah 2 isi. Satu kerana hujan lebat. Yang kedua kerana longkang tersumbat. Yang ketiga banyaklah punca banjir. Kalau kamu bagi 2 ni punca pun dah cukup. Tak payah bagi sampai 6 punca. Untuk dapat 3 markah kamu bagi 6 sebab. Tak payah. 2 sudah melayakkan. Tapi gunakan ayat yang betul. Guna penanda wacana yang sesuai. Ini contoh jawapan bebas. Pada pendapat kamu. Apa saja kamu boleh bagi pendapat. Ini pendapat bebas. Kita lihat pula contoh yang kedua. Ini cikgu bagi contoh. Kadang-kadang dalam peperiksaan dia ada bagi petikan. Hari ini cikgu bagi contoh. Berdasarkan petikan lah contoh. Dia buat ambil peta minda ni. Dia ringkaskan saja. Punca kemalangan jalan raya.
Untuk pengetahuan kamu, negara kita Malaysia ni penduduknya lebih kurang 32 juta je. Campurlah dengan warga asing katalah 40 juta. Tetapi kadar kemalangan negara kita ni antara yang tertinggi di dunia. Bayangkan, kalau ikut logik, negara China lah. Penduduk China saja 1,400 juta. India 1,300 juta hampir. Kita baru 32 juta. Tapi kadar kemalangan kita antara yang tertinggi. Setiap hari lebih kurang 600 kemalangan setiap hari untuk pengetahuan kamu. Jadi kenapa kemalangan ni boleh berlaku? Dia bagi isi penting sini ya. Keadaan cuaca, keadaan kenderaan, sikap pemandu, undang-undang. Dia bagi sini ada 4 isi. Cuaca, kenderaan, sikap pemandu, undang-undang. Lihat apa soalan ni. Cikgu nak kamu fokus pada bahagian yang kedua ni, cara menjawab. Soalan dia, pada pendapat kamu, apakah punca kemalangan jalan raya? Dia tanya pada pendapat kamu. Dia tak tanya berdasarkan petikan. Dia nak pada pendapat kamu, sebab tu murid kena banyak membaca. Kita kena rajin menonton televisyen, terutamanya berita. Rancangan-rancangan yang memberikan manfaat. Main game tu boleh juga, tetapi bila masa lapang. Kita kena menonton untuk mendapatkan maklumat. Kemalangan jalan dia, pada pendapat kamu, apakah punca? Tadi ada 4 dia bagi sebab. Jadi cara nak menjawab ni begini. Cikgu bagi contoh jawapan. Murid pertama dia beritahu. Sikap pemandu yang tidak berdisiplin. Ada isi penting dia. Tapi dia ambil daripada isi penting dalam petikan tadi. Sikap pemandu tak apa. Yang penting dia menjawab, dia mencuba. Kita tengok mana yang terbaik. Yang kedua pak murid ni kata, kemalangan jalan raya berlaku kerana hujannya lebat. Okey, itu pendapat murid pula. Yang ketiga, tengok murid ni semakin panjang. Cikgu bermula dengan ayat yang paling pendek dengan yang paling panjang. Jadi kamu cuba buat ayat. Yang ketiga ni murid kata, kemalangan jalan raya berlaku kerana pemandu melanggar lampu isyarat. Ada. Sikap pemandu tadi ya. Melanggar lampu isyarat memang banyak berlaku kalau kamu tengok. Kamu balik sekolah naik bas ke naik kereta bersama ayah kamu. Mesti ada saja pemandu yang melanggar lampu isyarat merah pun jalan. Itu punca kemalangan. Tetapi yang ni tengok nombor 4 ya. Ini cara menjawab. Dia kata pada pendapat kamu. Jadi kamu kena tukarlah ayat tu sikit. Pada pendapat saya. Ini baru pendapat kamu. Pada pendapat saya, kemalangan jalan raya juga boleh berlaku kerana keadaan jalan yang rosak. Titik satu ayat dia kata. Dia tak ambil yang tadi. Dia kata pendapat sini. Satu dia kata keadaan jalan raya yang rosak. Selain itu, memandu dalam keadaan mabuk juga boleh menyebabkan kemalangan jalan raya. Tengok, dia bagi 2 isi yang pendapat dia. Dia tak ambil daripada petikan. Kalau kita ambil daripada petikan, itu pendapat petikan. Bukan pendapat kamu. Okay, kalau dia kata petikan berkaitan dengan punca nyamuk demam denggi. Dalam petikan ada punca dia. Tetapi pada pendapat kamu, apakah punca? Jangan ambil dalam petikan. Kamu kena guna dari otak kamu. Itu baru pendapat kamu. Okay? Jadi cara ada 2. Satu pendapat bebas. Yang kedua pendapat kita rujuk pada petikan. Apa yang kaitan. Kalau petikan tentang kemalangan jalan raya. Pada pendapat kamu, kamu tambah 1 isi yang baru. Kalau boleh 2 isi yang baru. Itu yang terbaik baru pada pendapat saya. Okay? Jadi cikgu harap kamu dah jelas tentang cara memberikan pendapat. Itu saja yang cikgu nak kongsikan pada hari ini. Cikgu fokus kepada cara memberi pendapat. Okay, kita jumpa lagi. Mungkin ada lagi cikgu akan beri bagaimana kita nak mendapat markah yang tinggi dalam peperiksaan ataupun ujian. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye semua.